Baik, seterusnya, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA terus aktif melakukan usaha memastikan bekalan makanan rakyat mencukupi. Terbaru, MADA bakal meluaskan kawasan sawah padi miliknya. Kita langsung ke studio berita RTM di Alustar bersama Siti Zaidah Osman untuk perincian maklumat itu. Silakan Zaidah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mencapai usia 50 tahun penubuhannya hari ini dan selari dengan komitmen kerajaan untuk meningkatkan hasil negara di samping meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, MADA bakal meluaskan jajaran sawah padi miliknya. Dikenali sebagai MADA Plus, sebanyak 30,000 hektar sawah padi di luar kawasan MADA telah dikenapasti untuk dimasukkan di dalam kawasan pentadbirannya melibatkan kawasan di daerah Sik, Padang Terap, Baling, Kuala Muda dan Kulim. Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, sawah di kawasan berkenaan sangat berpotensi untuk dimajukan sama seperti di kawasan MADA. Ketika ini, MADA mempunyai kawasan sawah padi 100,685 hektar di 3 wilayah di Kedah dan 1 wilayah di Perlis. Jadi sudah pasti ia memberi satu kapasiti yang lebih kukuh dari segi peluasan tanah untuk kita membangunkan industri padi ini, ya. Dan ia sangat berkait rapat dengan usaha dan saranan kerajaan untuk kita meningkatkan SSL ataupun sistem saraan sendiri, ataupun kita dapat meningkatkan hasil pertanian bagi kegunaan seluruh rakyat, ya. Baru-baru ini, Menteri Besar Kedah Haji Muhammad Sanusi Mat Noor mencadangkan supaya kawasan MADA diperluaskan. Bercakap kepada RTMDC, Ahmad Tarmizi berkata, sejak ditubuhkan pada 30 Jun 1970, kadar kemiskinan di kawasan muda mencatatkan penurunan dengan ketara. Daripada 33% pada awal penubuhannya, kadar kemiskinan di kawasan MADA menurun kepada hanya 1% pada tahun 2018. Kolej Kedah di bawah kendalian Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah akan menerima kemasukan semula pelajar pada 12 Julai ini melibatkan 127 pelajar, manakala baki 170 pelajar akan meneruskan pengajian pada awal Januari depan. Pengetua Kolej Kedah Abdul Rahman Abdul Khalid berkata, sesi pembelajaran dan pengajaran mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan MKN. Katanya latihan hanya dibenarkan maksimum seramai 15 pelajar sahaja bagi setiap sesi. Selain memastikan penjarakan sosial di dalam kelas, bengkel asrama dan dewan makan dipatuhi semua pelajar. Pengambilan suhu badan pengajar, pelajar dan kaki tangan akan diambil dan direkodkan. Ya, maksudnya yang kita bagi Tok Maan 120 pelajar ini adalah mereka yang dalam semester akhir. Yang ini yang akan menghadapi peperiksaan. Jadi kita selesaikan tempoh 120 orang ini yang akan tamat pengajian mereka dalam semester ini. Bercakap kepada RTMDC, beliau berkata pihaknya bercadang untuk membuat pengambilan baru pelajar pada Januari 2021 selepas pengurusan Kedah membatalkan pengambilan sesi Julai akibat penularan wabak COVID-19. Rakyat Malaysia perlu bersyukur dengan segala bantuan yang disalurkan oleh kerajaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Ini kerana bantuan tersebut disalurkan kepada semua rakyat yang layak tanpa mengira latar belakang. Pengarah Institut Kajian Indonesia, Thailand, Singapura, Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, rakyat Malaysia amat beruntung kerana kebajikan dan keperluan mereka sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan. Seharusnya kita rakyat Malaysia, seharusnya kita bersyukur dengan kerajaan yang sedia ada, dengan kaedah yang terbaik ini. Kalau kita buat perbandingan dengan negara-negara jiran kita dan negara-negara yang lain, belum ada lagi kaedah yang terbaik seperti ini yang dibuat oleh kerajaan di dalam membantu rakyat, di dalam membantu masyarakat. Alhamdulillah, kalau kata kerajaan yang sedia ini kita berikan peluang dan sebagainya, berterusan dan sebagainya, insya-Allah saya harap COVID-19 ini akan dapat kita bantas dengan sebaik mungkin. Beliau bercakap kepada RTM di UUM Sintok.
Sementara itu, orang ramai yang ditemui menyambut baik usaha kerajaan memberi bantuan prihatin elektrik kepada mereka. Jadi kalau kita guna banyak, maknanya dia punya penggunaan tu, rate dia tu akan bertambah. Jadi sebab itulah kita punya bil naik. Tapi sebagai rakyat ni biasalah, kita sentiasa ada keluh kesah. Jadi apa yang kerajaan ambil inisiatif pada hari ini untuk membantu rakyat, saya memang kata apa, sebagai rakyat membantulah. Apa yang kita tengok ini adalah sebenarnya kerajaan yang mendengar suara rakyat. Kerajaan yang mendengar masalah rakyat dan akhirnya apa yang telah diputuskan itu adalah suatu hadiah kepada rakyat sebenarnya. Satu, rakyat sengsara dengan PKP, dibuang kerja dan sebagainya. Yang kedua, yes, bebanan elektrik. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Zaida atas laporan itu tadi.